Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, semua orang sihat. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan kelas yang pertama kita, iaitu tajuk adab. Okey, adab terhadap haiwan. InsyaAllah hari ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama, adab terhadap haiwan, dan yang kedua, kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Baik, kita dengar yang pertama, iaitu adab terhadap haiwan. Okey. Yang pertama, apa ada adab terhadap haiwan? Haiwan ni apa ya? Haiwan ni binatang lah kan? Semua binatang. Nampak tak kura-kura Ustazah letak kat bawah tu? Tu binatang lah tu. Semua binatang. Binatang apa? Semut, gajah, lagi apa? Semua kucing. Yang pertama, mestilah kita memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Contoh, kita ada haiwan peliharaan. Contoh apa? Ada burung atau ada ayam atau ada kucing. Kita kena bagi tempat perlindungan yang sesuai. Janganlah bagi dia dekat tengah panas atau tengah hujan, kesian dia. Jadi, buat satu rumah untuk dia. Contohnya, bagi dia tempat berlindung. Yang kedua, kita mestilah belas kasihan terhadap haiwan. Kita kena ada sifat belas kasihan. Rasulullah pun sukakan haiwan. Jadi, kita ikut sunnah Nabi tu, kita nak sukakan haiwan. Jadi, jangan menzalimi haiwan. Tu sudah masuk yang poin yang kelima. Jangan menzalimi haiwan. Kamu pernah dengar, pernah baca-baca tak? Kan, ada sekarang banyak sangat kes orang melakukan perbuatan zalim kepada haiwan. Ada yang pijak kucing, kan? Ada yang baling kucing sampai mati, kan? Ada yang hari tu kes masukkan kucing dalam washing machine. Yang itu semua tindakan zalim terhadap haiwan. Walaupun binatang tu macam mengganggu kita, contoh kucing, kita tak suka kucing. Tapi kita tak boleh menzalimi dia. Kita buat just halau sahaja kalau kita tak suka. Kita halau dengan cara yang baik, jangan sampai kita menzalimi dia. Yang ketiga, kita memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Ini lebih kepada orang yang ada haiwan peliharaan lah, khususnya. Siapa yang ada haiwan-haiwan peliharaan kat rumah, pastikan kita bagi makanan yang berkhasiat. Kalau kita bagi makanan yang tak berkhasiat, tu macam kita ada berdera dia lah kan. Betul tak? Kita bagi dia makan yang tak sihat sampai dia mati pula. Bagi makanan-makanan yang sihat. Macam mana pula kalau dengan anjing-anjing terbiar kat tengah jalan tu? Kita kena bagi makanan yang berkhasiat juga ke? Tanggungjawab kita ke? Kalau kita nampak dan kalau masa tu kita ada makanan atau kita lalu tiba-tiba kita jumpa, kita boleh bagi makanan tu dekat haiwan tersebut. Yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Sama juga ni lebih kepada orang yang ada haiwan peliharaan dekat rumah. Kadang-kadang bawa pergi doktor haiwan, veterina kan. Ada contoh kucing sakit. Tiba-tiba kucing demam, kucing sesama ke, kita bawa pergi jumpa doktor. Kita ni sakit pun kita nak jumpa doktor, apatah lagi haiwan-haiwan tu, betul tak? Yang kelima, tak berlaku zalim. Saudara cerita tadi kan. Yang keenam, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Adakah haiwan-haiwan yang kita boleh bunuh ni? Dalam Islam kita ada haiwan yang boleh kita bunuh. Contohnya apa? Haiwan-haiwan yang memudaratkan kita, membahayakan kita. Contoh haiwan apa? Contohnya apa? Contoh macam nyamuk. Saya bagi contoh kan. Nyamuk kita tengah tidur malam-malam, tiba-tiba nyamuk gigit. Boleh tak nak bunuh nyamuk tu? Tiba-tiba teringat Ustazah kata tak boleh bunuh, tak boleh berlaku zalim. Macam mana ni? Takkan nak sambung tidur? Nyamuk kita boleh bunuh, tapi janganlah dengan cara yang macam mendera ke. Nyamuk macam kita nak dera kan? Contoh tikus dekat rumah. Kita boleh bunuh dia tak? Boleh, tapi jangan sampai kita berlaku zalim. Gunakan cara yang betul untuk kita bunuh binatang tersebut. Binatang yang kita boleh bunuh dalam Islam, antara yang lain adalah cicak. Ada dalam hadis Nabi yang mengatakan bahawa kita boleh membunuh cicak. Tapi
Ada juga haiwan-haiwan kita tak boleh bunuh. Contohnya apa? Okey, kalau ingat cerita kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Okey, masa tu ada banyak binatang yang tolong Nabi. Okey, salah satunya laba-laba. Laba-laba buat sarang depan Gua Hira tu. Untuk tak bagi musuh nampak Nabi dekat dalam gua kan. Jadi, kita tak boleh bunuh laba-laba. Okey. Boleh faham tak macam tu? Okey. Ada binatang yang kita boleh bunuh, tapi kena ada sebab lah. Kalau kita nak bunuh haiwan tu, tak boleh bunuh saja-saja. Okey. Okey, kita masuk yang seterusnya. Semua boleh faham kan? Okey. Kita masuk yang seterusnya. Okey. Kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Okey, kalau kita amalkan semua adab-adab tadi yang Ustazah tunjuk, ada berapa adab tadi? Ada 6 adab semuanya. Kalau kita amalkan semua adab ni, apa kebaikan yang kita dapat? Okey. Yang ada 3. Bukan kita dapat saja, bukan sebagai manusia saya dapat kebaikan. Tapi haiwan pun dapat kebaikan, alam pun dapat kebaikan. Kalau kita sebagai manusia, amalkan adab terhadap haiwan. Okey. Kepada haiwan. Okey, bila kita ni sebagai manusia, jadi baik dengan haiwan, bagi kasih sayang, bagi makanan yang cukup. Okey. Jadi haiwannya akan menjadi sihat dan membiak dengan baik. Barulah dia boleh membiak dengan baik. Okey, dia akan jadi sihat, jadi gemuk-gemuk bila kita bagi makan yang bagus-bagus. Barulah ayam tu jadi gemuk-gemuk, dapatlah banyak lagi anak-anak ayam. Okey, yang kedua terhindar daripada ancaman. Okey. Yang kedua, sebagai manusia, kalau kita mengamalkan adab terhadap haiwan tu, kita akan dapat sumber makanan yang mencukupi. Contohlah, sebagai contoh ayam tadi kan. Okey, kalau kita jaga ayam tu elok-elok, kalau kita bagi makan, kita bagi perlindungan dekat dia. Okey, apa akan jadi? Apa kebaikan pada diri kita balik? Kita bolehlah sembelih ayam tu, kita bolehlah makan dia balik. Kan? Betul tak? Okey, kita masuk yang ketiga, iaitu alam. Okey. Secara tak langsung, kalau kita sebagai manusia ni mengamalkan adab terhadap haiwan, alam ni juga akan mendapat kebaikan. Apa contohnya? Okey, bila kita jaga haiwan-haiwan ni, dia akan melestarikan alam dan habitat-habitat dapat dipelihara. Okey. Ustazah rasa sampai setakat ini saja kelas hari ini. Ustazah harap semua orang faham apa yang Ustazah nak sampaikan. Topik hari ini simple sahaja, adab terhadap haiwan. Ustazah pasti ramai yang boleh faham. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya dengan Ustazah. InsyaAllah nanti kita boleh bincang. Okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum.